Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang satu firman Allah. Dia bukan Quran, tapi dia hadis qudsi. Hadis qudsi ni daripada Allah, tapi diberitahu kepada kita atas olahan bahasa daripada Nabi. Kalau Quran itu dia main word by word daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi ni daripada Allah, tapi Nabi olah dalam bahasa Nabi bagi tahu dekat kita. Apa kata dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah kata aznaba abdun dzanban. Allah kata ada satu hamba aku, dia buat dosa. Tak kira dosa apa. Satu hamba aku, dia sudah buat dosa. Kemudian dia realize, dia sedang benda dia buat ni dosa. Dia sudah rasa menyesal, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, Allahumma ghfirli dzanbi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa aku. Bila dia kata saja macam tu, Allah jawab. Tuan-tuan, kita duk minta ampun dekat Allah ni, kita habis Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang paling utama kita sebut selepas itu? Astaghfirullah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia repeat 3 kali. Astaghfirullah. Ataupun sebut astaghfirullahal azim. Boleh dua-dua. Pasal apa? Pasal minta ampun atas dosa ni satu benda yang sangat besar dalam hidup kita. Dosa ni akan menyebabkan kita susah akhirat esok. Dosa ni seberapa boleh kena bagi korang, kena bagi korang, kena bagi korang. Di antara cara nak bagi korang dosa apa dia? Astaghfirullah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi ni Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, Nabi habaq dekat kita, Allah kata ada satu hamba aku, dia buat dosa, dia sedang. Bila dia sedang, terus dia kata, Allahumma ghafirli zanbi. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Ya Allah, ampunkan silap aku. Bila dia kata aja macam tu, immediately Allah jawab. Faqala tabaraka wa ta'ala. Tuhan kata, aznaba abdi zanban. Hamba aku buat dosa. Tuhan kata, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidzanbi. Tuhan kata, ini hamba aku, dia sudah buat dosa, tapi dia tahu, kata dia ada Tuhan yang ready untuk ampunkan dosa dia. Dia sudah buat dosa dan dia tahu kata ada Tuhan yang boleh ampunkan dosa dia, dan Tuhan itu juga boleh menjatuhkan hukum kepada dia. Kalau Tuhan mau, Tuhan boleh jatuh hukum dekat dia. Tuhan tak ampun dosa dia, Tuhan jatuh hukum kepada dia. Kalau Tuhan mau, Tuhan boleh buat macam tu. Hamba ni tahu kata Tuhan boleh buat lagu tu, tapi dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata lagi, summa ada. Dia buat dosa, dia minta ampun kepada Allah, menangis-nangis, bertaubat dia kepada Allah. Selang beberapa bulan, buat pula dosa yang sama. Summa ada. Kemudian dia kembali buat lagi dosa yang dia buat tadi. Faqala ay rabbi ighfirli dhanbi. Menyesal pula kali kedua. Dia kata, ya Allah, ampunkan dosa aku. Menangis-nangis, bertaubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kata, abdi aznaba dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidzanbi. Dia minta ampun kali kedua. Tuhan kata, hamba aku sudah buat dosa lagi. Dia tahu kata dia ada Tuhan yang boleh ampun dosa dia. Dia minta ampun kepada aku. Tuhan kata lagu tu. Dan dia tahu kata aku Tuhan yang boleh hukum dia kalau aku nak hukum. Summa ada. Buat pula selepas itu. Tuan-tuan, bukan orang yang kita baca dalam hadis ni saja macam tu. Kita pun macam tu. Kita ni pun sama macam tu. Ada dosa yang kita buat berulang-ulang. Dosa, kita cakap bohong dengan mak kita, kita cakap bohong dengan ayah kita, kita cakap bohong dengan isteri kita, kita cakap bohong dengan anak kita. Adakah seumur hidup kita sekali aja kita buat benda tu? No. Kita buat berkali-kali. Seumur hidup kita, seumur hidup mak kita, seumur hidup ayah kita, berapa kali kita cakap bohong dengan dia? Selama kita diri rumah tangga sampai hari ini, dah berapa puluh tahun dah, berapa kali kita cakap bohong dekat wife kita? Selama kita jadi ayah kepada 4-5 orang anak kita, berapa kali kita cakap bohong dengan anak kita? Kita ulang dan kita ulang kesalahan yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala cerita dalam hadis ni benda ni. Ada manusia sudah buat salah, dia sedang kesalahan dia.
dia minta ampun kepada Allah. Pukul 4 pagi bangkit pergi pancong, buang air, sekali dengan ambil ayat semayang. Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Lepas bagi salam kat tangan doa, mulut tak bunyi apa, ayat mata ayat deras. Mulut tak bunyi apa, tak ada nak karang ayat-ayat doa apa macam-macam, sengak macam angkat tangan sengak, ayat mata ayat deras duk turun. Dia duk ingat aja. Dia duk ingat aja dalam hati dia apa dosa, apa salah, berapa kali dia buat ke mak dia, ke ayah dia, ke apa. Ayat mata ayat deras, sapu, bangkit pergi. Lepas itu buat lagi. Lepas itu buat lagi. Pasal apa? Pasal inilah manusia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia buat kita, dia cipta kita, dia jadikan kita, dia tahu tabiat kita. Maka Allah bagi tahu dalam hadis qudsi ni, Allah kata ada manusia yang berulang kali buat salah, berulang kali minta ampun kepada Allah. Pasal apa dia minta ampun? Pasal dia rasa dia bersalah. Pasal apa dia minta ampun? Pasal dia tahu Allah boleh ampunkan kesalahan dia. Dia ulang. Dalam hadis ni dia kata apa? Rawi hadis ni di antaranya nama dia Abdul A'la. Dia kata apa? Aku tak sure berapa kali yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 kali ke 3 kali ke 4 kali yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam hadis qudsi itu, satu orang hamba dia sudah dosa, minta ampun, lepas itu dosa lagi, lepas itu minta ampun, lepas itu dosa lagi. Aku tak ingat 3 atau 4 kali Nabi sebut benda ni. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Allah kata kepada hamba yang berulang kali buat dosa yang sama ni, Allah kata dekat dia, i'mal ma syi'ta. Tuhan kata buatlah apa hang nak buat. Tuhan kata buatlah apa hang nak buat. Hang buat kesalahan yang sama bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, hang buatlah. Tuhan kata apa yang hang nak buat. Faqad ghafartu lak. Tuhan kata aku tetap akan ampunkan hang. Dia nak cerita dekat kita apa dia? Sifat pengampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini infinity. Dia tak ada limit. Cuma Tuhan duk tunggu kita minta ampun. Itu saja. Hang mai menghadap Allah dengan membawa dosa setinggi gunung. Tuhan tunggu nak bagi keampunan seluas langit dekat manusia ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia punya sifat pengampun dia tak ada pada manusia. Manusia kita boleh bagi sorry sekali, 2 kali okey lagi, 3 kali kita jegel kat dia, 4, 5 kali makan penabuh dia. Manusia kita tak boleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hang buatlah salah berapa kali pun, yang penting apa dia? Hang bertaubat, minta ampun kepada Allah. Tuhan kata, aku akan ampunkan engkau. Faqad ghafartu lak. Sesungguhnya ampun aku kepada engkau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jangan salah faham. Lagi sekali kita kata, jangan salah faham. Jangan faham hadis ni other way round. Jangan kita faham kata, oh hadis ni suruh kita repeat buat dosa. Bukan. Tapi hadis ni nak abang kata apa? Manusia ada sifat dia yang pelupa. Dia terlupa kata dia dah buat benda tu, dia terlupa kata dia dah pernah minta ampun kepada Allah atas kesalahan tu, dia buat lagi, dia buat lagi, dia buat lagi. Hadis ni nak abang kata apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Maha Pengampun. Hang buatlah dosa banyak mana pun, yang penting hang bertaubat, Allah akan bagi keampunan kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Atas pada duk buat dosa, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Dosa ni kadang-kadang sedang, buat tak sedang, buat macam-macam kita buat yang boleh jadi dosa. Cover balik dosa ni dengan buat kebaikan seberapa banyak yang boleh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Zalzalah, kita selalu baca, Tuhan kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Barang siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah, yarah ujung dia. Tu ayat tu dia, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Dekat tu terjemah dia apa? Barang siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah, yarah. Dia akan tengok pahala Tuhan bagi kat dia di akhirat itu. Sikit aja kita buat, sikit saja. Kita bukan bagi kat orang 1,000, kita bukan bagi kat orang RM500, kita cuma pernah bagi dekat orang RM1. RM1 itu kita tengok di sana Allah balas. Tuan-tuan, jangan tunggu besar baru nak bagi, jangan tunggu amount yang banyak baru nak bagi. Sikit pun kita bagi, di sana ganjaran duk ready nak bagi, Tuhan nak bagi. Demikianlah juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran.
Siapa buat kejahatan, walaupun besar zarah kecil, yarah. Dia akan tengok di hari akhirat esok dosa perbuatan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Buatlah takat mana yang kita boleh buat. Kesimpulan dia apa dia? Bumi mana tak ditimpa hujan. Tak ada satu tempat yang tak pernah yang hujan turun. Cuma ada manusia hari-hari buat dosa. Celek mata dosa sampai nak pejam mata tidur. Bergelumang dengan dosa. Ada manusia punya jaga. Ada juga dia buat dosa. Yang selamat siapa dia? Nabi. Kerana Allah kata Nabi itu maksum. Lain pada tu semua ada dosa. Bila sedang, cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Bila kita buat dosa, kita akan sedang. Ada orang dia buat dosa siang, malam dia sedang. Ada orang dia buat dosa siang, saat lagi dia sedang. Ada orang sebelum buat dosa, sudah sedang. Tapi buat juga dosa. Manusia yang buat dosa ni akan sedang. Bila sedang, cepat-cepat minta ampun pada Allah. Cuba sedaya upaya, elak daripada buat dosa. Cuba. Carilah kebaikan untuk kita buat dalam hidup kita ni. Cari kebaikan. Apa satu yang kita boleh buat? Apa satu? Di masjid ni tengok. Ada satu bekas apa daripada orang duk balik haji, duk balik umrah, duk bagi minyak atar kita punya banyak. Tak terpakai. Bukan tak terpakai, minyak atar tu tak guna dah. Kita tak larat nak pakai. Itu maksud punya banyak orang bagi. Kan? Orang balik haji, orang balik umrah, dia nanti bagi apa tuan? Balik ramai kira 1000 apa? Al-Fuzahrah, 1000 minyak wangi, 1000 bunga. Dia nanti bagi ketayak, dia nanti bagi kain serban. Ni semua ni tak larat nak pakai. Mai buh tu. Orang mai sembahyang jemaah, dia daripada tempat kerja dengan berpeluh dengan apa, dia nak cover peluh dia, minyak atar tu lah. Kan dia tak boleh nak balik rumah, nak mandi manda, nak ambil sunat hari Jumaat semua tak boleh. Dia mai daripada tempat kerja, sebelum masuk masjid pergi kena ropok lekor pula luar tu. Allah. Dengan bawa masuk bau kopok lekor dalam masjid dengan apa ni, nak cover apa? Minyak atas tu. Dia minyak tu kulum lagi nak bagi hilang. Kalau minyak atas tu kita yang bubuh, takkan satu pahala kita sudah dapat. Itu kecil. Tak keluar modal pun. Hak orang bagi punya kita pergi bagi kat. Cari lagi apa cara lagi boleh buat? Cari, buat. Pasal apa? Nak cover dosa yang kita duk buat sebelum daripada ni. Dan Allah nak bagi reward kepada kita yang minta ampun.